Assalamualaikum. Salam. Oh, dengar clear tak suara Ustaz? Dengar. Dengar okey. Dah makan? Saya buat air je. Buat air. Okey. Air apa awak buat? Air coklat. Sedap? Belum cuba, belum tahu. Minumlah dulu. Izara Alia sihat? Sikit lagi nak jatuh. Sihat. Okey. Sarah Alvina. Okey, tunggu kawan-kawan kita kejap Sarah Alvina dah makan? Belum. Pergilah makan dulu. Ambil Ada makanan. makanan. Ha? Ada makanan. Tak ada makanan. Kenapa awak habiskan? Pergilah, tak ada biskut apa pun tak ada. Pergilah makan sikit. Sebelum nak mulakan kelas, bagi tenaga sikit. Okay. Makan sikit, pergi makan sikit roti ke apa, pergi makan sikit sebelum mulakan kelas. Azhar kat rumah ke? Lah. Tu kawan-kawan kita, mana dia orang ni? Miraza ada tak tu? Ya, uish. Mbak ni? Ada. 8.30 dah ni. Baru 4 orang. Mana ni? Okey, kita tunggu dalam 2 minit lagi. Dan kita akan start kelas kita insya-Allah. 2 minit lagi insya-Allah. Baik, langsung lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Okey, kita we start. Sebelum kita mulakan kelas kita macam biasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni ambil masuk. Kita start dengan zikir dulu. Kita start dengan zikir, kita start dengan istighfar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan ni kita nak belajar ni. Sekejap, sebelum tu saya nak tanya Azad, awak dengar suara ustaz ni dengar ada angin-angin tak? Ke okey je, clear macam biasa? Oh, clear okey. Okey, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Okay. We start our class by reciting doa surah Al-Fatihah and selawat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, anak-anak murid Ustaz, alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Moga-moga Allah Taala memudahkan urusan kita pada hari ini. Ustaz tengok ramai ni yang masuk, ada yang masih mengantuk. Ada kenapa ramai yang tak buka kamera? Ustaz tak tahu awak ada ke tidak. Please open your camera so I can make sure that all of you are in front of me. Okay. Okay, yang depan Ustaz. Okay. Now, kiranya ada. Sarah Alvina ada. Amir Razak ada. Akil ada tak tu Akil? Ada Ustaz. Okay, ada. Okay. Okay, now. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Sebelum kita mulakan kelas kita, macam biasa Ustaz nak ajak kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rezeki yang Allah Taala bagi kepada kita. Alhamdulillah, moga-moga Allah Taala berkatkan rezeki kita, moga-moga Allah Taala rahmati rezeki kita. Yang seterusnya Ustaz nak awak semua anak-anak murid Ustaz mendoakan mak dengan ayah awak yang keluar pergi bekerja. Azad, tu awak punya abah awak keluar pergi kerja. Sarah Alvina. Ayah saya sekarang dah kat rumah. Okey. Tak kisahlah kerja dekat rumah ke, kerja dekat office ke. Yang penting kita mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan, pemurahkan dan berkatkan rezeki mak dengan ayah kita insya-Allah. Okey, seterusnya. Aish, pagi-pagi ni kita semangat. Okey, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, Niza ada semua ada Oi, ngantuk lagi. Ada menguap tu. Mana tu? Okey, now Ustaz nak tanya, sekarang ni kita tengah baca hadis apa ni? Hadis berkaitan dengan apa Niza? Sekarang ni hadis apa yang cikgu-cikgu tengah terangkan? Niza? Sekarang ni cikgu-cikgu tengah terangkan hadis berkaitan dengan apa? Lupa dah. Niza? Oh, Niza. Ada tak tu? Ada? Saya tahu, I guess. Hadas. Rasanya saya tahu. Maksudnya, okey, Okey, ni apa? Okey, Amir Razak, hadis berkaitan dengan apa? Dengan makan, adab makan. Okey, berkaitan dengan adab makan. Okey, Ustaz Okey, baca betul. hadis tu. Pagi-pagi ni kita tengok sikit. Kita mulakan dengan hadis Rasulullah. An Umar Abi Salamah kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi as-suhfah. Qala li ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalika. Fama zalat tilka ni'mati ba'du. Maksudnya apa? Ustaz ringkaskan seperti ni. Nabi Muhammad ada nampak ada satu orang budak ni, dia duduk dengan Nabi Muhammad, budak ni dia macam dia nak ambil makanan.
Kemudian Nabi Muhammad kata, oh, eat with your right hand. Makan dengan tangan kanan. Ustaz nak ulang sampai awak ingat. Makan dengan tangan kanan. Okey, seterusnya Nabi kata apa? Sebelum tu, mention the name of Allah. Tak, sebut nama Allah sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, makan. Kemudian makan dengan tangan kanan dan ambil makanan yang paling dekat dengan awak. Okey, tiga benda. Tiga benda yang mana? Okey, tiga benda yang mana Nabi Muhammad pesan sebagai adab makan. Yang pertama sebut nama Allah. Yang pertama adalah sebut nama Allah. Yang kedua makan dengan tangan kanan. Ingat tu. Yang ketiga adalah ambil makanan yang paling dekat. Okey, itu tiga benda yang mana dalam hadis ni itu adalah adab makan. Okey dah. Sikit je, kita dah ulang sikit-sikit je. Nanti anak-anak murid Ustaz, Ustaz lupa nak pesan kepada awak. Awak semua tahu tak yang esok cuti? Semua dah tahu kan? Tahu. Esok, lusa, Tahu. kira minggu ni sampai hari ni saja. Esok sampai ke depan semua cuti. Kita jumpa pula Isnin minggu depan. Tidurlah awak. Okey, tak apa. Yang penting kita belajar. Baru sekolah aja dah cuti Macam mana ni? Okey. Nak cuti apa ni? Liza, cuti apa? Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina hari apa? Apa? Ada. Okey, kita akan teruskan. Semua dah ada buku teks masing-masing? Semua tengok buku teks, pegang buku teks masing-masing. Okey, sekarang ni kita tengah belajar tajuk apa? Haji dan umrah. Haji dan umrah. Okey, haji dan umrah. Okey, Ustaz nak tanya. Apa perbezaan haji dan umrah? Ustaz nak tanya Sarah Alvina. Haji dan umrah tu beza dia apa? Mana Sarah Alvina? Beza dia. Okey, haji. Apa beza haji? Okey, haji tu apa? Sebelum Ustaz nak buka slide Ustaz ni. Ustaz nak tanya dulu. Kita nak recall sikit. Haji tu apa? Okey, bagus Azan. Bezanya dekat mana? Dia ada banyaklah beza dia. Tapi yang paling senang nak ingat, haji dengan umrah ni dekat mana? Kat Mekah. Memanglah itu tak beza sayang. Itu kedua pergi Mekah. Okey. Tahun dalam Islam. Bulan dalam Islam. Okey, sikit lagi. Okey, senang. Okey, persamaan dia dua-dua pergi Mekah. Umrah pergi Mekah, haji pun pergi Mekah. Tapi bezanya dekat mana? Ni Amnah. Okey, ni Amnah, beza umrah dengan haji ni kat mana? Dua-dua pergi Mekah. Tapi dua-dua pergi tawaf dekat Kaabah. Tapi beza dia mula-mula dekat mana? Kalau umrah boleh buat banyak kali. Kalau haji kena buat masa raya bukan haji je. Bulan haji. Masa Bulan raya haji. haji. Bulan haji. Okey, bagus. Ingat lagi. Okey. Okey, ni okey. Ziad. Ziad lama tak masuk Ziad ni. Okey. Okey, kita pergi kejap. Ustaz buka slide. Kita pergi. Ziad masuk. Okey. Now, Ustaz ulang sekali lagi. Beza haji dan umrah. Kena ingat tu. Beza haji dan umrah adalah kedua-duanya pergi Mekah. Kedua-duanya pergi Kaabah yang sama. Tak ada Kaabah yang lain. Umrah dengan haji pergi Kaabah yang sama. Pergi tempat yang sama. Tapi bezanya haji kita pergi pada bulan haji. Apa bulan haji? Apa? Muharram. Sejak bila Muharram pula? Bulan haji apa sayang? Zulhijjah. Bulan haji Zulhijjah. Itu kalau pergi haji. Tapi kalau umrah, kita boleh pergi bila-bila masa. Okey. Kita akan pergi bila-bila masa sahaja. Ustaz ulang. Pertama sekali, awak kena ingat.
Dia ada banyak lagi perbezaan yang lain, tapi pertama Ustaz nak awak ingat perbezaan pertama adalah haji kita hanya boleh pergi pada bulan dia sahaja. Macamlah puasa. Puasa yang wajibnya bulan Ramadan saja. Yang lain kita panggil puasa sunat. Macam haji, kita pergi bulan haji saja. Selebihnya kalau pergi lain-lain waktu, kita panggil dia umrah. Okay, clear? Okay, sekarang Ustaz nak tanya siapa lagi? Rania, Ziad. Assalamualaikum Ziad. Lama tak nampak Ziad, sihat? Sihat Okay. Now, Rania Kristina, apa hukum pergi haji dan umrah? Slide yang seterusnya, apa hukum pergi haji dan umrah? Rania Kristina. Islam. Apa? Hukum dia apa? Apa hukum pergi haji dan umrah? Hukum dia apa? Bila Ustaz tanya hukum, ada 5. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Ustaz pernah terangkan dulu. Apa hukum pergi haji dan umrah? Okey, bagus Nizara. Nizara jawab betul. Apa hukum pergi haji dan umrah? Rania Kristina. Harus. Okey, terima kasih. Jawapan dia adalah wajib. Wajib. Ingat. Kan dia ada dalam hukum Islam. Bila ada dalam hukum Islam, dia jadi wajib. Tetapi dia berbezanya adalah wajib bila? Okey, pertama awak kena tahu wajib sekali sahaja seumur hidup. Ustaz ulang banyak kali dah ni. Ingat, wajib sekali sahaja seumur hidup. Tapi siapa, walaupun dah wajib, walaupun sekali, tapi wajib lagi kepada orang yang cukup syarat dia. Kalau tak cukup syarat, tak boleh nak pergi. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Ziad, Ziad kalau ada Ziad ada buku teks, ambil buku teks fiqah. Awak kena tahu ni semua ni anak-anak murid Ustaz, sebab kejap lagi kita nak pergi lagi deep lagi. Kita nak pergi lagi banyak lagi. So, sebelum kita nak pergi lagi banyak, yang basic ni awak kena tahu. Okey, hukum beza dia, umrah pergi bila-bila masa, haji pergi waktu bulan haji. Okey, kemudian Allah kata apa dalam Al-Quran? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Okey. So, maksudnya wajib sekali seumur hidup tapi kepada yang cukup syarat saja. Yang tak cukup syarat tak wajib. Katakan Ustaz, katakan Ziad kaya, duit dia banyak. So dia boleh pergi haji tiap-tiap tahun. Tapi tiap-tiap tahun tu itu dia punya kemampuan dia. Yang wajib sekali sahaja. Ingat tu, wajib sekali sahaja seumur hidup. Apa Ustaz tekan ni? Wajib sekali seumur hidup bagi yang cukup syarat. Soalan Ustaz semalam kita dah bincang. Akil. Syarat. Okey, apa soalan kita bincang? Apa syarat wajib haji? Syarat wajib haji apa? Syarat wajib pula. Syarat wajib haji semalam. Siapa orang yang wajib pergi haji? Islam. Okey, Islam. Bagus. Yang pertama Islam. Kedua? Balik. Ketiga? Berakal. Okey, bagus. Yang ketiga, tiga-tiga ni key dia. Islam, balik, berakal. Buatlah apa pun, Islam, balik, berakal. Yang keempat? Okey, yang keempat Ustaz nak Amirul Azhar sambung. Islam, balik, berakal. Yang dua lagi, ada 5 syarat wajib haji dan umrah. Islam, balik, berakal, sihat. Okey, sihat tu dalam berkemampuan. Sebelum tu Nak lagi bagi jawapan dah. Asal lagi jawapan dah tu. Okey, itu. Islam, balik, berakal, merdeka. Ingat tu, merdeka. Merdeka. Islam, balik, berakal. Ingat tu. Merdeka. Mesti yang bebas. Dan yang last sekali, yang paling penting sekali adalah berkemampuan.
Ini yang menentukan sama ada awak wajib betul-betul ataupun tidak. Islam, baligh, berakal, merdeka, berkemampuan. Berkemampuan. Okey, 5 ni syarat wajib haji. Lepas tu kita pergi lagi dalam. Dalam lagi. Berkemampuan ni nak kira macam mana? Niza, yang pertama, berkemampuan ni kita nak tengok macam mana? Mula-mula sekali berkemampuan ni kita nak tengok macam mana? Okey, katakan Niza. Niza dah Islam, Niza dah baligh. Kenapa yang ramai keluar ni? Okey. Niza dah baligh, kemudian Niza ada akal, kemudian Niza ada merdeka. Tapi berkemampuan ni. Macam mana kita nak tengok berkemampuan ni? Okey, tak boleh. Belum. Apa? Macam kita dah ready nak pergi ke belum? Yalah, macam mana kita nak tahu kita dah ready pergi ke belum? Macam mana kita nak tahu kita dah berkemampuan ke belum? Okey, Hana Sofia. Ustaz ajar semalam, macam mana kita nak tahu kata kita ni dah berkemampuan ke belum? Hana Sofia. Pertama sekali apa? Sihat. Okey, sihat. Bagus. Lagi? Kita ada kenderaan yang sesuai. Pandai. Bagus. Lagi? Dah dua dah tu. Cukup duit. Bagus. Lagi? Satu lagi. Perjalanan yang macam mana cakap? Perjalanan yang selamat. Aman. Bagus. Amira, Hana Sofia ingat. Okey, ingat anak-anak murid Ustaz. Mana Ustaz punya ni? Okey. Ingat syarat keberkemampuan dalam bahasa Arab dia panggil istita'ah. Ingat tu, dah syarat-syarat berkemampuan. Berkemampuan dalam bahasa Arab kita panggil dia sebagai istita'ah. Istita'ah. Okay. Now, perbelanjaan yang cukup pun ada dua. Maksudnya awak kena ingat, perbelanjaan yang cukup pergi dan balik. Pergi, balik, cukup duit. Yang kedua, kalaulah Hana Sofia ni dia bawa anak-anak dia, dia bawa cucu-cucu dia, dia bawa tanggungan dia, pastikan cukup juga untuk cucu-cucu dia dengan anak dia. Yang seterusnya sihat. Yang seterusnya kenderaan yang sesuai. Kita boleh naik kenderaan apa saja yang dirasakan sesuai. Sejak kalau contoh Ustaz, kereta kabel boleh tak? Kereta kabel tak ada dekat Mekah, so tak sesuai. Ustaz, kereta bomba, kalau bomba bagi pinjam. Ustaz, kalau kereta lembu, kalau lembu tu larat. Kereta api sekarang ni memang diorang tengah nak buat kereta api sampai ke Mekah. Wallahualam jadi ke tidak tu. Okey, seterusnya selamat pergi dan balik. Aman tu adalah selamat lah. Selamat pergi dan balik. Okey dah. Okey. Anak-anak murid Ustaz, hari ni Ustaz nak awak prepare. I want to all of you prepare yourself. Hari ni kita akan pergi lagi dalam lagi berkaitan dengan haji dan umrah. Ustaz rasa tak puas lah mengajar dalam online ni. Kalau Ustaz mengajar depan-depan, Ustaz boleh cerita macam-macam sikit. Okey. Hari ni kita akan pergi. Okey, siapa yang ada buku teks, semua tengok buku teks. Hari ni kita akan pergi tajuk yang mana? Rukun haji. Apa? Rukun haji. Okey, hari ni kita akan pergi, kita akan belajar berkaitan dengan rukun haji. Rukun haji. Kita akan belajar haji dulu. Umrah nantilah kalau ada kita akan belajar. Sekarang ni kita akan belajar berkaitan dengan rukun haji. Tapi anak-anak murid Ustaz, dalam haji ni dia ada beza sikit. Okey, Ustaz akan share Ustaz punya slide supaya boleh nampak. Okey. Tengok betul-betul. Selepas ni anak-anak murid Ustaz, kita akan tengok dua perkara. Yang pertama kita akan tengok rukun haji, yang kedua kita namakan dia sebagai wajib haji. Rukun haji dengan wajib haji. Ustaz takut awak terkeliru, Ustaz terangkan siap-siap. Apa beza rukun haji dengan wajib haji? Apa tu wajib haji? Kalau awak tengok muka surat yang selepas tu, dia ada wajib haji, betul? Kalau awak tengok dekat sini kan, ni rukun haji. Bawah tu
wajib haji. Sudah. Ustaz, apa beza rukun haji dengan wajib haji? Ustaz terangkan siap-siap supaya awak tak terkeliru. Ustaz, rukun haji dengan wajib haji macam mana Ustaz? Ustaz akan terangkan. Supaya awak. Okey, kita tak apa Hatim, Ustaz faham. Terima kasih bagi tahu kat Ustaz. Okey, Ustaz akan terangkan terlebih dahulu sebelum Ustaz nak pergi. Kan awak kata, dah wajib ni, wajib lagi. Okey. Rukun haji dengan wajib haji. Okey, Allah. Okey, Ustaz okey, awak ambil pensel, tulis dekat situ. Ustaz akan tolong awak. Rukun haji adalah yang pertama dia adalah perkara wajib. Perkara wajib yang kita kena buat. Perkara wajib. Kalau tinggal, tak sah haji. Rukun, ingat rukun solat. Kalau kita tinggal rukun solat, tak sah solat kita. Kalau kita tinggal rukun puasa kita, tak sah puasa kita. Macam haji, perkara wajib yang dilakukan. Perkara wajib yang perlu dilakukan. Perlu dilakukan. Kalau tinggal, tak sah haji. Itu bermaksud rukun haji. Awak kena ingat benda tu. Rukun haji. Tulis kalau dekat tu. Ya Azad, question. Tak ada ke syarat sah haji? Kejap lagi. Kita tengok nanti syarat sah haji. Okey. Kalau ada tak syarat sah haji? Syarat sah haji penuhi rukun. Tak apa, kita tengok ke depan ni. Kita tengok dulu satu-satu. Okey. Apa beza dia? Rukun haji, perkara wajib yang perlu dilakukan. Kalau tinggal, tak sah haji dia. Tapi kalau wajib haji, perkara wajib juga yang perlu dilakukan. Kalau tak buat, kena denda. Beza dia supaya awak kena tahu. Okey, ingat tu. Beza dia supaya awak kena faham. Bila Ustaz kata rukun haji, kalau kena buat, kalau tak buat tak sah haji. Tapi kalau wajib haji, perkara tu wajib juga nak kena buat. Kalau tak buat, kena denda. Tulis dekat buku teks awak tu. Ustaz? Apa? Denda macam mana? Denda tu nanti kita bincang panjang. Denda dalam untuk ini Ustaz nak cerita kat awak, Ustaz nak beritahu kat awak satu benda. Dalam haji, denda ada nama dia. Kita tak panggil denda, kita panggil dam. Nama denda dalam haji kita panggil dia dam. Ustaz, yang main dam haji tu ke? Bukan dam haji. Bukan yang main dam ular. Tapi memang nama dia dam. Orang cakap kena bayar dam. Bayar dam tu maksudnya kena bayar denda. Okey. Ingat tu perbezaan kedua-duanya. Sebelum kita nak masuk dalam lagi, Ustaz nak terangkan siap-siap supaya awak clear. Rukun haji, perkara wajib yang kita kena buat. Tapi kalau kita tak buat, tak sah haji kita. Perkara wajib, kalau tinggal, tak sah. Kalau tinggal, tak sah. Ada orang masuk ke? Oh, ni Zara Alia. Kalau tinggal, tak sah. Ingat tu, ingat sampai bila-bila. Itu adalah rukun haji. Kemudian ke depan ni awak akan buat haji lagi. Kalau perkara wajib, kalau tinggal tak sah. Tapi kalau wajib haji, istilah dia. Wajib haji ataupun perkara wajib juga. Tapi kalau tak buat, kena denda. Kita panggil dia sebagai dam. Kalau Ustaz kata, kalau tak buat ni kena dam. Awak kena faham. Dam tu maksud dia kena denda. Dia ada bayar dia nantilah. Ini kalau Ustaz boleh cerita dekat awak kan, apa je ada dam kan. Dam ni macam-macam nak kena buat. Ada yang kena, mana buku dia? Kena sembelih kibas, kena sembelih kambing, sembelih unta, ataupun kena puasa, ataupun macam-macam. Dia ada macam-macam jenis-jenis denda dia. Okey, sampai situ ada soalan dulu tak? Sebelum Ustaz nak teruskan. Ada tak? Kalau tak ada, kita teruskan. Supaya awak faham perbezaan antara
rukun dengan wajib haji. Sama. Tapi beza dia rukun kalau tinggal tak sah. Wajib haji kalau tinggal kena bayar dam. Okey. Kita akan baca jawi dulu. Okey, Hatim. Hatim tolong Ustaz baca boleh Hatim? Ya Ustaz. Hidung dah okey. Okey. Dia Darah memang tadi. dia memang tiap-tiap pagi ke macam mana? Tak, mungkin sebelum saya tidur tak ingat lah kan, mungkin gonya-gonya hidung sampai darah. Sebab dia keluar banyak sangat tadi. Oh, panas kot. Dah, Awak tak dah minum berdarah. air. Tak, dah berdarah kan. Lepas tu Aha. dah siap dah. Lepas tu bersin, kuat sangat sampai terkeluar balik. Sebab tu lama sangat tu. Oi. Macam mana tu? Bersih punya berdarah, bahaya tu. Banyakkan minum air. Okey kan? Okey, terus. Niat. Lafaz Okey, niat okey, haji. rukun haji. Ingat rukun. Okey, pertama rukun ada berapa? Okey. Yang pertama apa? Niat. Okey, niat. Okey, cuba baca niat sikit Ustaz nak dengar. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Good. Maksudnya, sahaja aku mengerjakan haji dan Berihram. berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, siapa yang tak ni tulis kat situ. Ustaz tolong ni. Tulis guna pensel kat situ. Word tu apa maksud dia? Berihram. Okey. Kalau umrah dia tukar sini je Hatim. Kan awak biasa pergi umrah, dia buat nawaitul umrata. Dia tukar kat sini je. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tapi sekarang kita berhari haji. Okey. Anak-anak murid Ustaz ingat, semua rukun dalam ibadah mesti yang pertama dia adalah niat. Ingat, sampai kalau Ustaz tanya, apa rukun solat? Oh, niat ada. Niat mesti ada. Rukun puasa, niat. Pertama mesti ada niat. Kalau tak ada niat, tak sah awak punya haji. Awak punya ibadah semuanya kena ada niat. Kalau tak ada niat, tak boleh. Okey, nawaitul hajja wal wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Okey, terus. Okey, yang kedua Ustaz nak sarah u. Sarah u. Apa ni yang kedua ni? Yang kedua ni apa? Nak baca macam mana tu? Nak baca macam mana tu yang kedua tu? Nak yang kedua tu nak baca macam mana? Apa tu? Kita nak baca macam mana tu? Siapa nak tolong Sarah Alvina? Kita nak baca macam mana tu nama dua tu? Ini apa ni? Kita nak baca apa ni? Ustaz nak baca Jawi sama. Siapa nak boleh tolong? Siapa nak boleh tolong Sarah Alvina? Apa benda ni Ustaz? Wukuf di Arafah. Okey, terima kasih Azad. Okey, ada orang check Ustaz. Siapa ni? Okey, good. Jawapan dia adalah wukuf. Tulis dekat situ dekat buku teks awak. Wukuf di Arafah. Ya Allah. Okey, tulis dulu. Wukuf di Arafah. Okay, ingat tulis tu. Nanti kita akan belajar wukuf tu apa. Kita akan belajar pergi. Yang penting tahu dulu. Yang pertama niat, yang kedua wukuf di Arafah. Yang Aizat cakap semalam tu. Ini dia wukuf di Arafah. Okey, Azad pula Saad. Saad baca yang kedua Saad. Saad baca yang kedua. Ini Saad baca yang kedua. betul lah. Saad baca yang kedua. Baca kedua. Yang ketiga, silap yang ketiga. Okey, Saad baca. Tawaf. 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 Tawaf.
Adabiyat. Dia okey okey. Tawaf. Ya, Amirul Azhar. Nak baca. Okey, silakan. Tibal bait Allah. Baitullah. Baitullah. Baitullah Baitullah Al-Haram. Al-Haram. Ingat ejaan dia tu. Okey, tulis. Ambil pensel tulis supaya lepas ni kalau ustaz tanya awak dah boleh. Oh, ini word dia macam tu. Tulis. Okey, syarat yang rukun yang pertama adalah niat. Rukun kedua adalah wukuf di Arafah. Kita baca terus, nanti ustaz akan terangkan. Rukun yang kedua adalah Sakit lama. Kenapa Saad? Oh, dia terami. Tawaf di Baitullah Al-Haram. Baitullah Al-Haram. Kena ingat benda tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini namanya tawaf. Okey, ingat tu ejaan-ejaan tu. Bukan apa kemudian nanti awak nak. Apa ni? Tulis apa ni? Apa yang chat ustaz ni? Kang kalau ustaz tutup chat Kang. Ustaz tutup chat Jangan main chat. Jangan main chat. Okey, yang tu ingat tulisan tu. Lepas ni ustaz dah tak terima dah kalau ustaz saya tersilap eja lah. Ingat betul-betul ejaan tu. Jangan tulis tawaf. Okey. Now yang ketiga, Akil baca yang ketiga Akil. Apa benda pula ni? Yang ketiga ni. Yang ketiga ni apa? Yang ketiga, yang keempat. Hatim yang keempat. Hatim pula. Akil yang keempat. Ni apa ni? Nak baca macam mana ni? Anak yang kelima. Saya tahu semua tu Ustaz. Saya tahu. Okey, sabar. Ustaz dengan Akil. Okey. Dia dah unmute tapi. Sabar. Tengah-tengah fikir nak baca macam mana tu. Nak baca macam mana tu? Mana nak baca tu? Okey. Akil boleh Akil? Kalau Akil tak boleh, Ustaz nak minta Mumtaz baca. Akil boleh Akil? Apa ni? Akil tak boleh. Okey. Okey, tak apa, jangan risau. Okey, Mumtaz tolong baca yang keempat tu Mumtaz. Ustaz nak ingat tanda. Okey, boleh. Okey, Mumtaz tolong baca nombor 4 tu Mumtaz. Kalau Mumtaz tak ada mikrofon, Ustaz buka chat. Ustaz buka chat untuk Mumtaz tulis. Nombor 4 tu apa? Sa'i antara Safa dan Marwah. Bagus. Okey, yang keempat adalah istilah dia tu. Ingat tu. Apa dia tulis tu? Sa'i. Oh, ejaan dia memang macam tu. Ya, sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i. Ya? Nak nombor 5. Siapa tu? Saya nak nombor 5. Nak nombor 5. Siapa tu? Ziad. Okey, Ziad. Baca nombor 5 Ziad. Bercukur atau bergunting. Bersyukur atau bergunting. Ziad pernah pergi umrah Ziad? No. Belum. Tak pernah lagi. Okey. Pernah lah. Bersyukur atau bergunting. Bagus. Nombor 6. Nombor 6 ni Ustaz nak. Saya. Siapa tu? Saya. Azad. Nombor 6 Ustaz nak. Saya. Okey, Hatim baca nombor 6. Tertib pada rukun-rukunnya. Okey, tertib pada rukun-rukunnya. Okey, ini Ustaz nak tanya.
Rania Kristina, apa maksud tertib? Tertib. Tertib tu apa? Saya Sopan Ustaz. Semua tu. sopan santun. Saya Tertib tu Ustaz. apa tertib? Saya Ustaz. Sabar. Tertib tu apa? Jangan saya invisible lah. ah, dia ikut peraturan yang baik, yang patut lah. Okey, sikit lagi. Okey, Niza, apa maksud tertib? Apa maksud tertib? Tertib lah. Ikut tertib. Iyalah, tertib tu apa maksud dia? Tertib. Masa solat macam ni. Dia Tak. tahu tapi dia tak pandai cakap macam mana. Okey. Okey, anak-anak murid Ustaz, bila orang cakap pasal tertib, maksud dia ikut turutan. Turutan. Ikut turutan ataupun step by step. By step. Okay, ingat tu. Kalau orang tanya tertib, bukannya duduk tertib. Bukan tertib maksudnya ikut urutan. Dia ada urutan dia. Dia ada cara dia. Dia ada susunan dia. Apa maksud dia? Tak boleh tiba-tiba sarak tiba-tiba belum sempat apa lagi dia pergi bercukur. Dia pergi cukur rambut dia, kemudian dia pergi tawaf. Kemudian lepas tawaf dia pergi wukuf. Kemudian lepas wukuf dia pergi sa'i. Memang Tak boleh, dah. terabur. Niat last kali dah habis semua, dah bersyukur semua, baru nak niat. Habis. Habis. Ingat Buat ada sa'i 6. dulu sebelum tahu. Ada 6. Yang pertama adalah niat, kedua wukuf, ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima bercukur, yang keenam tertib. Tertib okey. ni sangat penting dalam rukun-rukun Islam. Tertib. Awak pergilah dekat ibadah apa pun, tertib dulu. Tertib ni akan duduk dekat last kali. Contoh puasa. Puasa memang dia tulis Ustaz. Puasa kan, rukun puasa kan ada 2 je. Yang pertama niat, yang kedua puasa lah. Tak ada pun tertib. Dia tak tulis kat tertib. Kenapa? Sebab tak adanya orang nak puasa dulu baru niat. Sudah puasa dah Ustaz. Masa buka puasa, nawaitu sauma ghadin an adai. Tak boleh. Sebab dah ada 2 je lah kan. Takkan nak terbalik-terbalik pula dah. Okay, now. Okay, Azad, soalan Azad. Silakan. Tak. Bukan. Saya tak ada soalan tapi saya nak beritahu. Okay, silakan. Yang sa'i ni yang sa'i ni bukan ke yang Ustaz ceritakan pasal Hari Raya Aidiladha yang Nabi Ibrahim nak bunuh Nabi Ismail. Okay. Yang Siti Hajar sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Okay, betul. Okay, betul. Okay. Yang cerita selepas tu dah betul dah. Yang depan tu saya nak betulkan sikit. Yang mula tu salah. Dia bukan nak pergi untuk sembelih. Kalau waktu sembelih tu Siti Hajar tak ikut. Okay, tak apa. Tapi dah betul tu cerita tu dah cuma dia yang depan tu sikit je. Okay. Dia nak cari air dekat anak dia. Bagus. Okay. Sekarang ni kita akan pergi. Okay, kita akan pergi sikit-sikit. Tapi dalam buku ni dia tak terangkan secara detail. Tapi Ustaz pergi secara basic sahaja supaya awak, ini bukan kursus haji. Ini bukan kursus umrah. Ini awak nak belajar macam tu je. Ustaz terangkan secara basic sahaja. Okey, anak-anak murid Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan wukuf? Wukuf ni adalah kita pergi duduk, kita pergi ke padang Arafah. Wukuf ni maksudnya berhenti. Wukuf ni maksud dia apa? Maksud dia berhenti. Kalau dalam buku ni, okey, ini tengok Ustaz sampai pegang buku haji ni. Ustaz ni buku ayah Ustaz ni. Wukuf ni apa? Kita kena baca. Wukuf ni maksudnya kita kena pergi dekat satu tempat. Nama tempat tu adalah Arafah.
Ya. Ustaz, dekat Arafah ada satu batu tu kan yang orang selalu pergi tu kan. Ya, yang Ustaz pernah cerita dekat awak apa Yang Ustaz batu pernah tu. tunjuk dekat image tu. Yang Ustaz kata Ah. macam ada nama-nama orang bawah tu. Itu Dekat namanya Arafah adalah lah kan. ya, dekat atas tu kita panggil dekat situ adalah Jabal Rahmah. Oh, dekat Arafah Ustaz tunjuk dekat awak Okey, Ustaz tunjuk dekat awak supaya awak tahu. Ikut turutan. Okey, Ustaz tu mana dia Google? Ni Google. Okey, kalau awak tahu okey. Ini Bukit Arafah. Okey, ini Bukit Arafah. Kalau awak type dekat Google, awak type Bukit awak type Arafah. Ini tempat dia. Dekat tempat Arafah ni, ini Arafah ni. Tapi dekat Arafah ni dia ada satu bukit, dekat bukit tu namanya adalah Jabal Rahmah. Apa tempat Jabal Rahmah ni? Tempat Nabi Adam dengan Siti Hawa bertemu. Itu panjanglah cerita dia. Ini dekat wukuf ni, dekat Arafah ni. What is the day of Arafah? Ini tempat Arafah. Wajib ingat rukun pertama adalah niat, kemudian kena pergi duduk. Selepas niat tu kena pergi duduk dekat Arafah. Dalam buku haji ni dia kata apa? Okey, tak kisahlah. Oh, ramai, memang ramai, berjuta orang. Berjuta orang Nampak dekat situ. macam sampah Nampak kertas macam banyak. sampah Padahal urah. Ini semua ni tak kisahlah awak datuk ke, awak Tan Sri ke, awak sultan ke, awak maharaja ke, awak king ke, yang dengan syarat pergi semua kena pakai pakaian warna putih. Sama je, sama taraf je. Nampak ni ada batu kat atas ni. Saya pernah cerita kat awak dulu kan. Okey. Ingat Ustaz cerita sikit je. Kita kena duduk, siapa yang nak pergi wukuf ke Arafah, start daripada kena duduk dekat Arafah tu. Kena duduk dekat Arafah, start daripada Ustaz tunjuk dekat ni mana buku tadi. Okey, ini Padang Arafah kepada siapa yang tak tahu lagi. Kena duduk dekat Arafah. Duduk dekat Arafah bermula daripada bila? Bermula, kena tulis ni. Tapi ini untuk pengetahuan awak. Bermula Zuhur pada 9 Zulhijjah. Dia haji ni memang sangat detail. Tapi ini untuk pengetahuan awak je. Awak tak payah ingat pun tak apa. Tapi kalau awak ingat lagi bagus. Ini sebab Ustaz cerita tambahan ilmu kepada awak. Kena duduk dekat Arafah tu, kena duduk walaupun seketika. Tak kisahlah awak nak duduk ke, awak nak berbaring ke, ataupun awak nak tidur. Tapi dengan syarat pada 9 Zulhijjah, start daripada 9 Zulhijjah, bermula daripada Zuhur tu, sampailah, bermula Zuhur pada sampai subuh 10 Zulhijjah. Sampai Hari Raya Aidiladha. Ya. 24 hours. Okey, Ustaz ulang. Wukuf dekat Arafah ni nak duduk waktu bila? Bermula pada Zuhur 9 Zulhijjah sampailah subuh esok dia. Awak boleh duduk dekat situ. Tak kisahlah awak nak duduk sekejap ke, tapi kena pergi juga duduk. Kalau ikut di sini, berada di Arafah walaupun seketika dalam sebarang keadaan. Bermula daripada Zuhur 9 Zulhijjah sehingga seketika sebelum terbit fajar, sebelum 10 Zulhijjah. Yang penting awak pergi duduk dekat situ sekejap. Yang penting kena duduk sekejap dekat situ. Daripada Zuhur sampailah subuh, duduk dekat situ. Sekejap pun tak apa. Dia kata walaupun seketika. Kalaulah tak sempat, katakanlah Hana Sofia nak pergi, flight dia delay. Sampai-sampai je dah Zuhur 10 Zulhijjah. Sampai dekat Arafah tu 10 Zulhijjah. Habis dia tak jadi haji. Sebab awak dah terlepas rukun. Tiba-tiba Hana Sofia flight dia jam dekat atas tu. Flight dia jam banyak sangat. Dekat atas awan tu flight banyak. So jam. Lambat sikit jam. Jam dekat atas tu. Lambat tiba-tiba apa? Kemudian katakan Hatim. Hatim nak pergi. Tiba-tiba pas rosak dekat Madinah. Sampai-sampai je dah pukul 9. Pukul 9, 10 Zulhijjah. Dah habis dah waktu subuh. Habis. Habislah awak. Dah tak boleh dah. Sebab
Waktu dia Zuhur 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Mesti kena ada waktu tu, kena ada dekat Arafah. Mesti sempat on time lah Mesti kan. katakan awak sampai asar 9 Zulhijjah, boleh lagi. Isyak malam tu, boleh lagi. Pukul 3 pagi, katakan Sarah Alvina, Ustaz saya nak pergi pukul 5 pagi boleh tak? Boleh. Asalkan sebelum subuh. Kalau lepas subuh 10 Zulhijjah tu, habis. Dah tak boleh dah. Itu adalah wukuf dekat Arafah. Ustaz tak nak cerita lebih sebab ini bukan haji. Nanti awak akan belajar lebih lagi. Ustaz cerita basic saja. Okay, now. Kemudian, tawaf. Tawaf Ustaz rasa semua dah tahu. Tawaf tu apa? Siapa boleh beritahu kat Ustaz? Pusing dekat Kaabah 7 Okey. kali. Dekat Kaabah 7 kali. Kalau awak pergi, kalau taik dekat sini, tawaf. Tekan tawaf. Ini tawaf ni yang orang duk pusing Kaabah ni. Berapa kali Atem? 7. 7 kali ni. Yang gambar ni nampak macam laju kan? Ini tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 7 kali pusing. Ustaz nak lari boleh tak? Tiba-tiba Sarah Alvina, Ustaz kalau saya bawa basikal saya boleh tak? Naik basikal lah, tak payahlah naik basikal. Jalan. Hana Sofia nak bawa dia punya skuter dia. Bawa tak boleh. Jalan je. Teacher sangkut, sorry ada orang Tiba-tiba nak pusing, tak boleh. Tiba-tiba nak naik kereta, Ustaz saya nak naik kereta boleh? Tak payah. Melainkan kalau orang yang sakit, dia boleh naik wheelchair. Siapa yang pernah pergi, ini adalah keadaan waktu tawaf ketika COVID. Nampak? Dia orang tawaf jarak-jarak. Nampak? Ini waktu COVID, tawaf macam ni. Beza tak orang macam ni dengan orang macam tu? Ini awak nak tawaf macam mana ni? Biasanya ada guard yang pegang Kaabah tu kan, jaga kan. Tapi sekarang ni COVID tak ada dah lah. Nampak? Satu sentuh pun tak. Ini waktu biasa ni, waktu haji ni ramai ni. Tak cukup dengan ni, dekat atas ni pun ada orang nak atas ni pun ada. Ada 3 tingkat ke berapa. Dekat atas sekali tu ada tempat skuter kalau orang sakit kaki ke apa. Naik skuter je buat tawaf. Bayangkan ramai ni. Tapi bila COVID, ini je yang pergi. Ini je yang pergi waktu COVID. Sebab tapi dekat dalam tak pasti lagi Ustaz. Sekarang ni katanya dia orang dah nak buka dah tapi tak tahu. Mekah dah buka dah tapi tak ni lagi. Tak ramai lagi yang boleh pergi. Okey, itu adalah wukuf. Kemudian tawaf. Ingat yang pertama niat, kedua wukuf tadi Ustaz dah tunjuk dah tadi Arafah kat mana. Yang seterusnya adalah tawaf. Nampak tawaf. Okay, ini tawaf. Yang seterusnya apa tadi? Sa'i. Okey, sa'i. Kita tengok tadi apa? Yang ketiga, yang keempat, sa'i. Ustaz, sa'i ni apa? Okey, Ustaz cerita. Apa maksud sa'i? Sa'i ni kita katakan sebagai, awak bahasa mudahnya, lari anak lah. Ataupun awak berjalan. Lari-lari anak ataupun awak berjalan. Itu sa'i lah. Supaya Ustaz lari-lari anak macam mana? Dia ada anak ke? Bukan. Macam jogging sikit. Macam jogging sikit. Okey, antara Bukit Safa dan Marwah. Okey, ini sabar. Ustaz cerita ada 9 minit je lagi. Sabar. Okey, kalau awak type Ustaz senang je kalau Ustaz macam mana? Okey, type kat Google. Senang awak nampak sa'i. Sa'i. Ni siapa ni? Ini siapa ni? Sa'i. Sa'i. Ni sa'i. Ini sa'i. Tadi tu kartun kenapa? Okey. Ini. Sa'i. Awak kena jalan kat sini. Okey, dia ada 2 tempat. Dekat hujung ni namanya Safa. Dia ada 2 tempat. Sebelah namanya Safa, hujung sini namanya Marwah. Okey, Ustaz cari gambar yang lebih clear untuk awak tengok. Dia semua gambar macam tu. Safa dan Marwah 7 kali. Ini dia akan tulis tu. Safa. Ini lepas naik dekat Bukit Safa, patah balik. Lepas naik kat Bukit Safa, patah balik. Dia ada 2. Ustaz tunjukkan kepada awak. Sini namanya Bukit Safa, sini namanya Bukit Marwah. So awak kena jalan. Selalunya dia akan ada satu tanda. Dia ada lampu
warna hijau kan. Nanti kalau dia ada macam ada Tahu tanda. kalau ada lampu warna hijau kena untuk orang lelaki kena sunat apa tu Lari lari sikit. Ini okey, awak kena pergi. Berapa kali? 7 kali. Selalunya dia akan pergi jalan, kemudian ada tanda lari. Di akhir dekat maruah. Okey. Start dengan sofa. Sofa pergi maruah sekali. Lepas tu patah balik 2 kali. Patah lagi 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali pergi sofa maruah. Daripada sofa pergi maruah. Lepas tu patah balik. Lepas tu pergi balik. Selama 7 kali. Ingat itu namanya kita panggil dia sa'i. Ingat betul-betul tu. Apa perkataan dia? Sa'i. Kena ingat benda tu. Okey, bukan untuk jawab exam ke apa. Untuk pengetahuan awak. Ustaz tak nak ajar disebabkan exam. Okey, ingat ada itu dah yang keempat dah. Yang keempat tengok. Okey, yang pertama adalah niat, kedua adalah wukuf, ketiga adalah tawaf, yang keempat adalah sa'i, yang kelima bercukur. Ustaz, kalau Amnah nak pergi takkan nak kena cukur botak Ustaz? Sabar. Jangan lagi. Relax dulu. Katakan Amnah nak botak Ustaz. So tak payah pakai tudung lah Ustaz sebab dah tak ada rambut. Salah tu. Tiba-tiba bayangkan Sarah Albina Ustaz. Saya nak buat botak lah Ustaz pergi. Oh, Sarah buat botak. Macam mana tu Sarah? Salah tu kalau aurat tu. Tak ada rambut pun tak salah. Saya takut botak. Katakan Amirul Azhar. Amirul Azhar. Okey, kita tengok ni. Kita tarik kat sini. Senang. Ustaz tunjuk kepada awak. Awak tarik. Bercukur. Ustaz. Ya. Kalau lelaki sampai botak. Kalau perempuan sebahagian rambut kan. Tak semestinya. Okey. Nampak tu botak ni. Okey. Botak. Okey. Ulang. Dengar betul-betul. Inilah awak nampak macam tengah botak sikit. Okey. Okey. Bayangkan dia tinggal rambut sebelah aja. Okey. Syarat dia Ustaz, saya nak cukur sebelah aja boleh Ustaz? Sebelah ke saya nak cukur? Ikut awak lah. Niza Ustaz, saya nak cukur. Kita buat macam ni. Awak pernah tengok tak buat macam ni? Saya cukur tengah je lah Ustaz. World Cup. Okey dah, ini sajalah selingan kepada awak Awak pernah tengok tak dia ni buat rambut macam mana? Nampak tu dia buat rambut macam ni. Dia buat botak, tengah aja dia buat macam tu. Ustaz, saya nak buat rambut macam ni boleh Ustaz? Dekat depan je dia. Dekat depan tu je dia tinggal. Itu tak payahlah buat lawak macam tu. Nak pergi haji bukan nak pergi main bola. Okey. So, okey, Ustaz nak clearkan kepada awak. Dia ada 2. Kalau awak nak cukur, okey, cukur habis satu kepala. Kalau awak tak nak cukur, gunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Saya selalu gunting rambut. Ambil pinjam gunting daripada orang pasal ni. Potong je. Katakan Sarah Alvina, Ustaz, saya tak nak botak lah. Memanglah perempuan macam boleh botak. Ambil rambut, potong 3 helai. Katakan macam Niza. Niza kan handsome. Ustaz, saya tak nak botak lah, nanti saya tak handsome. So Niza ambil rambut dia. Dia ambil rambut dia, sekurang-kurangnya 3 helai. Ambil lah sikit. Potong. Potong. Potong ataupun cukur. Hana Sofia, Ustaz saya teringin lah nak botak Ustaz. Tak payahlah Hana. Tak payah. Buat cukur, ambil rambut, potong je. Ambil rambut, potong rambut. Tapi soalan dia, Ustaz, katakan kalau dah botak dah Ustaz. Memang saya ni memang dah botak dah pergi sana. Saya nak cukur rambut macam mana? Siapa boleh jawab? Dah botak licin ni. Botak yang potong lah. Iyalah. Katakan ni Iyalah. nampak macam mana? Nak cukur apa? Botak. Katakan ni, dia ni referee. Katakan dia tu. Dia ni dah botak dah. Betul tu. Ini dia dah botak dah. tu. Dah boleh tengok cermin dah ni dah, katakan. Okey. Kenapa dengan mata dia? Tak, dia memang macam tu. Dia ni referee bola. Okey. Katakan dia ni namanya Pierluigi Collina. Katakan dia ni nak pergi haji tapi dia dah botak dah. Macam mana dia nak buat? Ustaz, sekadar niat. buat. Apa Amna? Sekadar niat. Pandai. Siapa beritahu kat awak tu?
Bagus. Maksudnya, okey Ustaz tunjuk kat awak ni. Terima kasih. Bagus. Amnah menjawab. Okey. Macam ni, katakan awak ambil pisau cukur, katakan awak bayangkan Ustaz botak Awak bayangkan kata Ustaz botak. So apa yang Ustaz kena buat? Ambil pisau, niat kata tahalul. Okey, lalu je dekat kepala dia. Lalu je. Okey dah. Mai ambil je pisau sendiri. Ambil pisau, bagi lalu juga. Kalau pisau kan ambil lalu je. Lalu. Okey dah, cukup. Okey, supaya ya. Share screen kejap. Apa? Share screen kejap. Siapa? Awak ke Ustaz? Tak, dia nak minta share screen. Awak nak minta share screen. Okey, share screen. Ustaz nak tengok awak nak share apa. Ingat tu, kalau botak macam tadi tu tak payah nak ambil kukur sampai berdarah tu. Tak payah. Sekadar niat dan lalukan sahaja. Saya nak minta Ustaz yang share screen. Ustaz yang share screen? Okey, Ustaz share. Okey. Cuba tengok gambar Harith Iskandar. Okey, Haris Iskandar. Haris Iskandar pun botak juga. Tu Haris Iskandar. Dia ni pun botak juga. Katakan ni. Dia pun botak juga. Ustaz ni botak ni sama je. Siapa tengok dia? Ini orang Malaysia lah. Macam nak tengok je. Malah dia orang Malaysia. Memanglah Malaysia. Bukan Malaysia tapi dalam gambar kedua tu kulit dia tu macam orang Inggeris. Kalau gambar kedua. Haris Iskandar ni kalau awak nak tahu dia pernah menang stand up comedy peringkat dunia. Godfather of the stand up comedy. Okey, dah. Okey, itu saja Ustaz nak ajar kepada awak. Yang last sekali adalah tertib ikut urutan. Okey, dah. Habis dah tajuk kita berkaitan dengan rukun haji. Nanti minggu depan, kalau ikut minggu depan sirah. Tengok macam mana. Nanti Ustaz akan bagi tahu balik. Minggu depan nanti Ustaz akan bagi tahu balik. Sirah namanya lah tak belajar sirah. Okey, ingat. Tahun lepas sirah habis cepat sangat. Okey, ingat ada 6. Ada 6 rukun. Yang pertama niat, kedua wukuf, ketiga tawaf, 4 sa'i, kelima bersyukur, keenam tertib. Habis je bersyukur dah settle. Okey. Okey, I think that's all from me. Happy holidays. Kita jumpa minggu depan. Seronok Hana Sofia. Okey. Kita akan jumpa minggu depan insya-Allah. Okey. Jangan lupa jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Apa Said? Tak seronok. Kenapa pula? Kubur nak belajar pula. I think that's all from me. Okay, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.